أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله جاهد في الله حق جهاده وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتينا اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama meneruskan majlis kita kuliah ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam sama-sama kita mencari ruang untuk sama-sama kita tahsinul ibadah, membetulkan, mencantikkan amal ibadah kita sebagai bekal kita untuk sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengharapkan apa yang kita membekalkan dengan amal soleh menjadi bekal yang akan timbul kepada kita pada di akhirat akan datang. Baik, kita sambung kuliah kita ni, anak kunci syurga. Kalau tak silap saya, muka surat 186, iaitu kelebihan solat sunat yang dilakukan secara berjemaah. Kita sudah bincang sebelum ini, ada misalnya solat sunat yang yang tak digalakkan kita buat secara berjemaah, dan ada solat yang digalakkan untuk kita solat secara berjemaah. Jadi solat sunat yang dituntut untuk dilakukan secara berjemaah adalah lebih afdal daripada solat sunat yang dilakukan secara sendirian. Jadi bukan solat fardu saja. Maknanya dalam solat sunat pun ada kata ada solat yang dibenarkan untuk kita berjemaah, itu lebih afdal lagi. Kalau semayang yang fardu, lebih lagi lah. Semayang fardu yang kita buat, dari segi pertimbangan kita yang akal yang waras ni, jika disebut semayang berjemaah itu afdal daripada solat al-fardhi, solat seorang atau solat pengharian, bisa 27 ataupun bi 25, sama ada 25 darjah ataupun 27 darjah. Yang pentingnya dia lebih afdal daripada kita semayang seorang diri, kan? Sebab itulah kita dituntut untuk semayang berjemaah. Jadi kalau kita semayang seorang diri dapat satu fadilat, jadi maknanya sangat terkebelakanglah untuk mendapatkan 27 atau 25, kan? Andai kata kita tak dapat 27, 25 secara full, secara penuh, tapi kita masih lagi beruntung kerana kita masih lagi bukan dalam lingkungan satu. Kalau dapat satu tu dipotong lagi, maknanya berapa sangat yang kita dapat. Malaikat solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib yang mengiringi solat ni lebih afdal dibuat. Melainkan solat sunat rawatib lebih afdal daripada solat tarawih, kerana Rasulullah SAW
mengekalkan solat sunat rawatib dan tidak mengekalkan solat sunat tarawih. Solat sunat rawatib ni, solat sunat rawatib ni yang mengiringi solat tu sangat dituntut untuk kita mengerjakannya. Tapi tidak mengekalkan solat sunat tarawih. Sebab apa? Sebab Rasulullah ketika itu tidak menginginkan menjadi bebanan kepada umatnya. Ketika itulah solat sunat tarawih ketika itu. Sunat mengqadha solat sunat yang punya waktu tertentu. Ini kerana Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an salatin aw nusiha falyusalliha idza zakaraha." Siapa yang tidur ataupun lupa untuk solat, maka hendaklah dia solat apabila dia ingat. Maksudnya tuntutan untuk mereka yang tertidur ataupun terlupa untuk solat, maka hendaklah dia qada ketika dia ingat. Ini masalah kalau kita tertinggal sembahyang ataupun kita terlupa, tertinggal ataupun kita tertidur, maka hukumnya kita kena qada sembahyang. Bahkan di sana ada perbincangan, kalau solat fardu lagilah kita dituntut untuk qada. Solat sunat pun diharuskan untuk kita qada solat sunat. Andai kata solat sunat tu solat yang lazim kepada kita. Contohnya solat apa? Solat tahajud contohnya. Solat apa nama ni, yang lazim kita buat lah. Kita boleh tunaikan. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengqada 2 rakaat solat sunat zuhur ba'diyah selepas solat asar. Ini nak ceritanya dari segi keharusan kita mengqada solat. Tapi kalau kita timbang balik, yang patut kita luruskan ialah sembahyang kita tu. Yang kita kena luruskan solat kita dahulu, solat fardu kita tu. Dalam masa yang sama kena rutinkan solat sunat kita. Ini dah satu peringkat. Ibaratnya kalau orang tu dah memang kata sebati kepadanya untuk ambil cakna tentang sembahyang sunat. Tapi kalau dia ni tiba-tiba dia nak qada sedangkan dia bukan di kalangan orang yang rutin, ibaratnya macam mencari peluang kedua, kan? Sedangkan peluang yang pertama dia kena gebuk dulu, kan? Sepatutnya begitu. Ini perbincangan yang lebih luas lah sebenarnya. Kepada kita ni, hendaklah kita mengambil hal tentang sembahyang fardu berjemaah, kemudian mengambil kira sembahyang sunat. Sembahyang sunat itu yang tuntutan kepada kita terlebih dahulu. Maknanya kalau kita daripada sembahyang fardu yang tak berjemaah, kita berjemaah. Daripada kita sembahyang sunat yang tak berapa kita nak sembahyang sunat, kita sembahyang sunat. Itu dia. Kemudian topik yang seterusnya iaitu solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ialah solat sunat yang tidak mempunyai waktu dan sebab. Mutlak macam ayat mutlak tu. Macam ayat mutlak maksudnya kita bebas. Bebas macam mana? Maksudnya sembahyang tu yang sembahyang yang dia tak terikat dengan waktu dan tak terikat dengan sebab. Jadi kita boleh sembahyang. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, "As-salatu khairun mawdu'in istaksir
au akil. Solat adalah sebaik-baik pensyariatan yang disyariatkan oleh Allah daripada segala ibadat. Taklah kamu memperbanyakkan solat ataupun menyedikitkan. Yang dimaksudkan menyedikitkan di situ untuk kita membanyakkan solat dan kita sedikitkan tidur. Jadi menyedikitkan tu maksudnya kita kena banyakkan solat. Jangan banyakkan tidur. Sebab tengok pada huraian di bawah tu menekankan tentang solat malam tu. Jadi maknanya kita kena lebihkan semayang, jangan perbanyakkan tidur. Itu. Sebab apa? Sebab disebut itu. Sebab sebaik-baik semayang selepas semayang maktubah ialah semayang fi jawfil lail. Sebaik-baik semayang selepas semayang fardu ialah semayang fi jawfil lail. Semayang pada waktu malam. Itu. Solat sunat mutlak lebih afdal didirikan pada waktu malam berbanding pada waktu siang. Orang yang sembahyang sunat mutlak ni ibaratnya orang yang dah ambil ekstra, ambil tambahan. Sebab tu tuan-tuan, kita dalam bab sembahyang ni ada hierarki dia lah, ada keutamaan dia. Sebab nanti tiba-tiba kita ambil fadilah, kita tinggal yang faridah tu, kan? Faraid tu kita tinggal, tapi kita ambil fadilah dia. Faraid tu kewajipan, tapi kita besarkan fadail. Kan? Beza tu. Fadail itu fadilah. Kita kejar ke fadilah, semayang-semayang sunat, kita tertinggal yang faraid, yang kewajipan utama. Kewajipan utama apa dia? Semayang fardu. Kan? Jadi semayang fardu tu kena utamakan dahulu, barulah pergi kepada semayang sunat, hak yang disebut rawatib, ataupun semayang sunat hak yang mana disebut muakkadah, yang sangat-sangat dituntut, barulah kita pergi pada semayang-semayang yang fadilah tu. Kan? Ni dah tunjuk fadilah dulu, kemudian muakkadah tinggal, yang faraid semayang harian kita pun kita buat level. Tahu level? Level tu ibaratnya macam tak apa cakna sangat. Semayang ikut suka kita, kan? Tak ikut waktu, semayang ikut dan semayang di ujung-ujung waktu, kan? Jadi yang tu yang saya sebut tadi, dari segi kedudukan keutamaan tu kita kena ambil awaliyat dia mana satu. Awaliyat ni maksudnya keutamaan dia mana satu, kan? Rasulullah SAW tanya, apakah solat yang lebih afdal selepas solat fardu? Rasulullah SAW menjawab, solat yang dilakukan pada tengah malam. Kan? Jadi menjadi azam kita lah, saya dan kita bersama. Kan? Mungkin dalam banyak-banyak azam tuan-tuan, azam tuan yang bentuk fizikal, azam kita yang bentuk material, azam kita yang bentuk duniawi. Antara azam yang kita masukkan, bukan kita selit. Kadang-kadang selit, kadang-kadang selit tu dah ingatlah selit mana, betul tak? Akhirat tu selalu kita selit. Selit Hobson apa? Tukar kereta, tukar rumah, tukar perabot. Kan? Perabot tu tukar lah, kalau mungkin bagi tu tak ada arwah tu. Kan? Wajib tu wajib lah, kan? Tukar tak patut tukar, kan? Tambah ni. Tambah macam-macam nak tambah, kan? Tu orang besar-besar lah tu. Tulis-tulis patut, dia pun selit sikit. Selit sikit. Semayang malam, malu-malu kucing kita tak boleh. Selit sikit. Malam, puasa Senin Khamis, selit je tu, selit je. Selit-selit. Bila selit tu yang kadang-kadang lupa, selit mana lagi? Udah cari gaduh, tak ingat, kan? Jadi tak besarkan yang tu. Jadi kita sebut ni untuk kita, untuk saya, untuk kita bersama. Jadi antara keperluan kita ialah kita memasukkan dalam azam-azam kita ni ialah solat malam. Sekarang ni tuan-tuan, subuh 6 lebih, kan? 6 apa kan subuh? 6:04. Kalau bangun 5, pukul 5 tu
Dan sangat, dan lagi, dan lagi. 6 suku pun dan lagi, untuk sembahyang malam. Tapi sebaik-baiknya sepertiga malam. Tapi sepertiga malam tu itu sangat power lah, kan? Sepertiga malam. Baik. Kata Rasulullah, ahabbus salati ila Allah salatu Dawud alaihi salam. Wa kana yanamu nisbal lail wa yaqumu sulusah wa yanamu sulusah. Salat yang paling dikasihi oleh Allah adalah salat Nabi Daud, iaitu tidur pada separuh malam dan salat pada sepertiga malam. Tidur separuh malam, jangan tidur sepenuh malam, kan? Kalau tidur sepenuh malam, jawapannya tak ada istilah Nabi Daud waktu pun. Tidur sungguh-sungguh lah, kan? Tidur sepenuh malam, solat di hujung-hujung waktu. Jadi apa ya? Kan? Tak ikut Nabi Daud lah tu, kan? Tak ikut Nabi Daud, kalau kita ikut Rasulullah pun tak kena dah, kan? Tak kena ikut Rasulullah gitu, kan? Jadi solat yang dituntut ialah di mana solat Nabi Daud, kita tidur separuh malam, kemudian kita solat sepertiga malam. Tuan-tuan faham tak sepertiga malam? Malam tu bagi 3. Malam tu bagi 3, maknanya malam pertama, awal malam tu tuan-tuan, pukul 7 tadi kan? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bagi 12. 12 tu bagi 3. Jadi baginya pukul apa tu? Pukul 3, kan? 3, 4, 5, 6, kan? Jadi baginya kalau nak sepertiga malam, yang akhir, yang tadi lah pukul 3, 4, 5. Yang tu waktu pure, kan? Yang ni pun kira malam juga ni. Sebab tu dia panggil qiyam lail, qiyamul lail, bangun malam juga. Sebab tu yang kita panggil solat qiyam tu, yang solat tarawih tu, solat qiyam lah tu, kan? Solat qiyam. Tapi masih lagi, walaupun disebut solat qiyam, tapi untuk mendapat kedudukan yang lebih afdal ialah solat pada tengah malam tu. Sebab dia punya cabaran sangat besar, kan? Sangat besar. Tak ramai yang boleh buat, tak ramai yang boleh bangun. Itu dia. Cuba solat tarawih tu buat pukul 3 pagi. Tak seramai yang dibuat sampai syak lah, kan? Baik. Kita kan Papa ingat tak? Kita masa sebelum cuti kan kita dah planning nak buat apa kan? Yang mulai kan? Saya pula kena COVID dah. Saya ni bandua COVID lah ni. Mangsa COVID kan? Jadi planning kita tu insyaAllah kita akan sama-sama doakan dapat kita buat, ya? Kalau kita gagah memang boleh nak buat setiap bulan sekali. Planning kita bagusnya sendiri-sendiri lah. Kalau yang kita buat secara berjemaah ni, orang kita bagi lajak lah, bagi lajak, kan? Nak buat, sebab tu yang kita bincang pasal berjemaah tu. Sembahyang tahajud ni memanglah secara sunat ni kita buat sendiri-sendiri lah. Sembahyang sendiri, sembahyang witir sendiri, sembahyang tahajud sendiri, sembahyang taubat sendiri, sembahyang sunat sendiri. Tapi nak sembahyang berjemaah boleh ke tidak? Boleh lah, nak bagi lajak sendiri. Lajak macam mana? Gagah. Terpimpin, sembahyang terpandu, kan? Hak lebih malam-malam tu takkan nak berimam sama, kan? Takkanlah kita tiap malam nak pergi ke kampung di surau kita ni, kan? Kita pun tak larat. Hak lain tu buat semua sendiri lah, kan? Sekali-sekala je. Kalau buat camp gitu juga, bukan sama buat camp tiap-tiap malam buat camp. Mana tahan? Tak. Tapi camp tu sekali-sekala saja. Hujung tahun, tengah tahun, hak lain tu lajak sendiri, kan? Baik tu.
boleh buat banyak, buat sikit, tuan-tuan. Tak boleh buat banyak, buat sikit. Kalau tak boleh buat sikit, tak buatlah sendiri. Kan? Ni banyak tak boleh buat, sikit tak boleh buat, tak tahu. Kan? Tak boleh buat. Lagi senang, tak boleh buat. Tak boleh buat. Paling kurang 2 rakaat, tuan-tuan, 2 rakaat sebelum datang waktu fajar. Tapi kalau anda kata memang bohong sangat, waktu fajar tak dapat, waktu sembahyang 2 rakaat sebelum waktu fajar, jangan tertinggal dengan solat sunat fajar. Solat sunat fajar. Solat sunat fajar tu maknanya solat sunat sebelum sembahyang solat fardu, bukan sembahyang sunat sebelum masuk waktu subuh. Kena faham mereka tu. Fajar tu sendiri ialah fajar tu subuh lah tu. Sebab tu istilah fajar, fajrul kazib wa fajrul sidiq, sadiq. Yang disebut fajar tu, fajar sadiq tu fajar subuh tu lah. Kan? Baik. Salatul lail masna. Solat malam itu 2 rakaat. Solat malam tu 2 rakaat. Kita buat 2 rakaat. Salatul lail wan nahar masna. Solat malam dan solat siang itu 2 rakaat. Memberi salam setiap 2 rakaat. Jadi kita buat 2 rakaat. Tapi di sana ada perbincangan lah. Kalau kita sembahyang sunat, solat sunat tasbih, solat sunat tasbih boleh tidak buat siang hari? Boleh tidak? Boleh tidak? Sembahyang sunat tasbih boleh tak buat siang hari? Boleh. Dia tak berkait dengan waktu, dia berkait dengan tasbih. Jadi solat sunat tasbih yang 300 tasbih tu kita boleh buat di siang hari. Tapi kalau ikut perbincangan, kita kalau di siang hari kita digalakkan buat 1 salam. 2 rakaat, 1 salam. Maknanya 4 rakaat lah. Tapi kalau buat di malam hari 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam. Masna. 2 kali 2 rakaat. Baik. Kita pernah buat di sini, buat kan? Baik. Solat sunat tahajud Solat sunat tahajud. Kalau akan datang kita nak pimpin, kalau nak pimpin sembahyang malam, kita tahajud tu sendiri-sendiri lah. Tahajud sendiri-sendiri, taubat sendiri-sendiri, hajat sendiri-sendiri. Yang kita nak pimpin tasbih tu. Sebab tasbih ni kalau tak dipimpin memang hanyut. Dah nak pergi ke 300 tu dah pergi. Masa kita qiyam tu 15, masa kita rukuk 10, masa i'tidal 10, masa sujud 10. Duduk antara 2 sujud 10. Dan kalau kita mengantuk terkebir-kebir, memang tak terbangun lah jawapan. Orang dah beri salam, dia ni tak bangun lagi. Tarik ke mengantuk. Hampir setengah jam. Kalau buat betul-betul, lebih kurang setengah jam. Baik. Solat sunat tahajud selepas bangun daripada tidur, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka sebahagian daripada malam itu, maka sembahyang tahajud olehmu. Sembahyang tahajud sebagai nafilah, sebagai tambahan kepada kamu. Hadis terjemahan takbir itu.
Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah SWT membangkitkan kamu kedudukan yang terpuji. Jadi dengan berkat, dengan kelebihan sembahyang tahajud ni, Allah beri kita kedudukan yang baik, kedudukan yang terpuji. Bahkan sembahyang tahajud ni ialah ciri antara ciri Rasulullah SAW. Makruh menentukan hanya malam Jumaat saja, mendirikan solat malam. Makruh. Ini berdasarkan hadis yang direkodkan oleh Muslim. Janganlah kamu la takhtassu lailatal Jum'ah bi qiyamin min bainil layali. Janganlah kamu menentukan malam Jumaat sahaja untuk melakukan solat malam daripada segala malam-malam yang lain. Ini tak boleh kita mengkhususkan. Tapi kena faham boleh. Mengkhususkan di sini maknanya kita tunggu malam Jumaat saja, kan? Tapi kita cari kelebihan malam Jumaat, baru nak buat lain. Kalau kita ni malam-malam yang lain tu kita pandang macam pandang mudah je, kan? Malam Jumaat baru beria. Tapi malam Jumaat kita mengambil peluang fadilah malam Jumaat, malam keberkatan, tak apa. Yang beza yang tak boleh, kita khusus malam Jumaat, malam lain kita tak kira gitu. Tak boleh. Malam lain pun kita buat, kita cakna, tapi malam Jumaat tu kita lebih mengkhususkan, tak apa. Yang tak boleh malam lain kita tak pandang, kan? Malam Jumaat pun nampak beria, tak boleh, kan? Kena faham memolek. Jadi tak salah kalau kita nak ambil kelebihan malam Jumaat tu, tak salah. Yang salah pada malam-malam yang lain kita tak nampak keutamaan sembahyang malam tu. Oh tak nak sembahyang malam Isnin tak nak. Pada bangun dah tu, tunggulah malam Jumaat nanti. Pada bangun dah malam Selasa tu, tunggulah dulu malam Jumaat. Ya. Kalau kita tak cari malam Jumaat tu, cuba tasbih yang lain malam ni. Ya, jangan kita tetapkan secara satu kewajipan kepada kita, kan? Kita nak ambil malam tu mungkin kita tak lagak nak buat tiap-tiap malam. Dalam banyak-banyak malam, ya Allah, aku ni tak boleh nak buat malam tiap-tiap malam, ya Allah. Sekurang-kurangnya dalam seminggu aku buat, ya Allah. Maka oleh kerana malam Jumaat di malam yang besar, aku pilih malam Jumaat, ya Allah, kan? Kalau anda kata aku lagak, aku buat malam-malam yang lain. Aku tak mewajibkan malam Jumaat tu satu kewajipan khusus pada aku, tak apa, kan? Kena nampak begitulah. Dia tak naknya kita ni macam mengkhususkan nak buat amal ibadat hari Jumaat saja. Seperti mana ada di kalangan orang Melayu Islam kita, hari Jumaat je timbul, kan? Tak cara ke masjid, tak cara hari Jumaat baru pergi masjid, pun tak piah tak kepala pergi masjid. Lepas tu hari lain tak pergi, tak nampak kepala hijau. Jumaat tak pergi masjid pun tidak, pergi surau pun tidak, hari Jumaat baru pergi. Tak betul lah tu, kan? Sedangkan Jumaat itu satu tarbiyah, satu training untuknya mengembangkan apa yang diajar, apa yang ditarbiyahkan pada Jumaat, supaya pada hari-hari yang lain dapat terkesan dengan hari Jumaat tu. Jadi begitu juga dengan malam Jumaat. Kalau kita buat amal baca Yasin ke malam Jumaat, kita ambil fadilat malam Jumaat, nak ambil tenaga tu. Apa istilahnya tu? Sinergi ke momentum tu. Istilah apa je kan? Doktor sinergi boleh buat, momentum dia. Kita nak ambil power tu. Kita nak bagi push diri kita, kan? Supaya malam-malam yang lain terus kita bertenaga. Tapi bila sebut malam Jumaat ni, jadi apa? Bila sebut malam Jumaat ni di kalangan orang Melayu dia jadi istilah lain juga, kan? Sebab tu ada program malam Jumaat buat apa kita tanya. Kalau orang rumah tangga dia untuk fikir lain lah, kan? Jangan begitu. Malam-malam yang lain pun ada juga, kan? Malam Jumaat tu malam keberkatan. Jadi bukan malam itu saja. Istilahnya begitu. Sebab tu dia kata malam Jumaat buat apa? Oh, malam Jumaat kita apa? Yang program TV itu tazkirah malam Jumaat, kan? Tazkirah malam Jumaat. Tu buat program tazkirah malam Jumaat tu. Baik. Yang otak kaki itu boleh tengok sendiri lah.
Duha boleh tak jemaah? Ha? Duha Boleh. Boleh. Saya pernah buat program budak-budak. Dari segi hukum tak ada masalah. Untuk sebagai berpandu. Okey, seterusnya solat berjemaah. Hukum berjemaah bagi lelaki yang merdeka bagi setiap solat yang difardukan adalah fardu kifayah. Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salatu illa qad istahwaza alaihim syaitan. Ini peringatan tuan-tuan. Tiada bagi 3 orang lelaki dalam sebuah kampung ataupun pedalaman tidak mendirikan solat secara berjemaah, mereka akan dikalahkan oleh syaitan. Maksudnya menjadi tuntutan kepada kita untuk solat berjemaah. Jadi kita ni tuan-tuan, kita telah melepaskan tuntutan fardu kifayah di kampung kita, di qaryah kita. Ini di mana tempat itu ada taman, ada surau, ibaratnya menjadi tuntutan untuk didirikan sembahyang secara berjemaah. Jadi tuan-tuan bukan dapat fadilat pada tuan-tuan saja, tuan-tuan juga dapat fadilat kerana melepaskan tuntutan untuk orang lain. Jadi maknanya double keuntungan kepada orang yang solat berjemaah. Pertama, dapat fadilat untuk dia. Cuba kita fikir mudah tuan-tuan. Solat berjemaah dengan solat sendiri, memang solat sendiri itu lebih mudah. Dan lebih kerana solat berjemaah tu payah macam mana? Kena pergi masjid, bawa start kereta, start motor, kena berjalan, kena itu, kena bersiap. Kalau sembahyang rumah tak bersiap macam ni. Ikut kita lah, pakai baju ikut kita lah. Baju dengan pendek ke, cuba saya pakai baju dengan pendek. Kalau kat rumah saya takkan saya bersiap macam ni pun. Asalkan ada kuliah, ada baju, ada kain pelekat. Mungkin kain pelekat kita hak tak berlawa, mungkin kat rumah. Cuba datang tuan-tuan yang masjid pakai pelekat, hak cari hak nampak macam lusuh-lusuh gitu, baju hak dah agak-agak lebih kurang gitu. Jadi dia punya tu persiapan kita dah lain dah. Itu yang menyebabkan dapat double tu fadilat. Senang kalau sembahyang rumah senang saja. Ambil wudu, petang sejam, tak akak takbir, lepas tu sembahyang, lepas tu tak payah zikir banyak-banyak kan? Sama saja lain. Tapi nak sembahyang fardu tu, yang jadi banyak fadilat kan itu lah. Kena bersabar sikit. Kalau Tok Imam lambat ke, sabar dulu. Kalau Tok Imam buat bacaan tak macam kita kalau duduk belakang, cepat Tok Imam geram semua. Nampak Tok Imam baca surah lain pun belum. Sabar dulu. Kesabaran kita dapat fadilat lagi. Itu yang menyebabkan berlapis-lapis fadilat tu. Ini selain solat Jumaat, kerana hukumnya ini selain solat Jumaat. Solat Jumaat itu ialah fardu ainah. Menunaikan solat di masjid lebih afdal bagi kaum lelaki. Solat masjid itu maknanya surau lah, termasuk surau lah. Menjadi tuntutan lebih afdal bagi kaum lelaki. Ini berdasarkan hadis yang direkodkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Afdalu salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Solat yang afdal bagi kaum lelaki itu di rumah. Tak habis ayat itu. Jangan baca kat situ. Solat yang afdal bagi kaum lelaki di rumah. Sedap dia. Dia berhenti situ, benda yang ambil dalil kat situ. Melainkan solat fardu. Ayat dia berhabis. Lebih afdal solat didirikan di masjid. Kalau dibaca afdal solat yang afdal bagi kaum lelaki itu di rumah. Melainkan solat fardu dia tak ambil. Jadi maknanya dia sudah beramal dengan kefahaman yang salah. Yang dimasukkan ialah sembahyang yang afdal bagi kaum lelaki itu di rumah, melainkan solat fardu. Mana solat fardu di mana? Di masjid, di surau. Kecuali sembahyang sunat, afdal di rumah.
Gitu. Maknanya semayang hak lain tu, semayang duha kita boleh buat di rumah, semayang tahajud boleh buat di rumah, semayang taubat boleh buat kat rumah, kan? Semayang witir boleh kat buat rumah, kan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab untuk jaga hati kita, kan? Nanti kita belasah di surau belaka, orang pun jadi kat kita, kita pun jadi juga sambil-sambil semayang jadi. Orang tengok tak aku semayang, ujuk-ujuk. Mulalah ujuk riak takabur belaka timbul belaka je. Mana lebih apa kalau kita masuk waktu qamat tu dah tinggal 1 minit lebih tu. Kita nak sembahyang sunat dulu ke nak cuba? Kalau kita dah tahu memang timernya begitu, kan? Dah tinggal 1 minit. Jangan menyusahkan orang, kan? Jadi ibaratnya kita tunggulah sebab kita dah datang lambat. Ibaratnya kita dah tahu waktu tu orang dah hampir nak kiamat dah. Hampir dah nak iqamah. Jadi kita akur saja dan kita tunggu saja untuk persiapan untuk sembahyang, untuk iqamah. Kan? Sebab kita sendiri yang tahu. Kalau nak dapatkan sembahyang sunat, kena tahu dulu ataupun paling kurang pun kalau kat rumah tu kita bersiap dengan sembahyang sunat dulu baru datang ke surau, kan? Itu. Sebab bila kita sembahyang sunat nanti menyusahkan orang yang nak iqamah nanti. Dia kata, orang tengah sembahyang lagi, kan? Padahal dia dah tahu dah sekarang pun ada bunyi yang macam digital ni dah ada dah. Kita tahu dah. Kita pun terbaik juga, tahu terbaik, kan? Terbaik juga, kan? Terbaik juga nak sembahyang sunat, kan? Jadi maknanya itu badan bak fiqh. Fiqh macam mana? Fiqh kepahaman kita lah. Betul lah sembahyang sunat, tapi jangan menimbulkan kerisauan kepada orang, ya? Tapi janganlah berdoa sangat, kan? Kalau orang lain tak ada, memang time tu memang kita berdua saja, kan? Janganlah lupa sangat. Tengok kejam. Dia kawan tu mari kita, badan kita selalu dengan dua. Asal memang kita berdua je ataupun 3 je. Dia kok tengok juga kan. Kata tak boleh sembahyang sunat, tak boleh. Jangan lupa sangat. Kalau kita tahu dah kita memang kita dengan dia, kalau asal ni memang kita bertiga, kita berempat, kan? Jadi ibaratnya pandai-pandai lah, kan? Tapi tanya mai berjemaah ni, kan? Kita pula orang kalau nak dia sembahyang sunat lagi. Habis tu bila nak sembahyang wajib. Sebab tu bab fiqh tu kena faham dalam bab sembahyang berjemaah. Boleh Boleh faham? Manakala bagi seorang perempuan lebih afdal baginya untuk menunaikan solat di rumah. Tapi kata Nabi, la tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutuhunna khairul lahun. Nabi kata jangan kamu menghalang kaum perempuan untuk solat di masjid ataupun di surau, manakala rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Jadi kalau orang perempuan nak datang sembahyang di masjid, di surau, tidak ada larangan, boleh, tak ada masalah. Tapi itu pun kena tengok ada tak unsur fitnah, ada tak unsur apa. Kata cara perempuan nak keluar macam mana, jadi itu dia ambil kira belakang. Zuruh keadaan. Jadi yang kita lah yang perlu kita usahakan kita. Mungkin saya dah pernah sebut tuan-tuan, ada satu tempat tuan-tuan, satu tempat tu dia tulis jalan masuk kat surau dia tu, jalan masuk kat masjid tu, dia kata jom solat berjemaah. Kalau bukan kita siapa, ditulis depan surau, depan masjid tu, jom solat berjemaah. Kalau bukan kita siapa. Lepas tu on the way nak balik tu dia kata jom solat berjemaah. Kalau bukan sekarang bila? Pendek je ayat dia. Kalau bukan kita siapa? Kalau bukan kita tuan-tuan mengimarahkan surau kita ni, siapa lagi? Takkanlah surau orang belah bubu yang di surau dia, kan? Dia nak datang pun rasa malu-malu, segar-segar. Kita tengok dia, kau surau bubu, kau asyik mari sini. Kita rasa begitu tak? Kita sendiri pun nak pergi seberang, nak pergi khairiyah, kita pun tak pergi, kan? Satu. Yang keduanya, jom solat berjemaah. Kalau bukan sekarang bila? Umur dah 50 dah. Tengoklah pencen tu.
Umur 70 dah. Tengoklah nanti 72 ke. Umur 72, berangan lagi 70. Kan? Dah. Dia punya simple tapi cukup menyentak kita. Kalau bukan siapa, bukan kita siapa. Kalau bukan sekarang dia. Kan? Sekali itu tuan-tuan, yang baik datang daripada Allah, kelemahan datang daripada saya sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita mohon daripada Allah SWT, Allah memberkatkan pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah.